Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-puan berkaitan dengan buah fikiran, satu ilmu tajdid yang diberikan oleh Fatah At-Tamimi atau pemuda Bani Tamim. Ilmu ini sangat penting kerana kita berada di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan pancaraba, di zaman penuh dengan kemaksiatan yang bermaharajalela. Kita yang lemah iman ini, yang nipis iman ini, kita cuba berusaha untuk menjadi orang yang selamat iman kita di dunia, di akhir-akhir ini. Lebih-lebih lagi menjelang saat kematian kita, dan di akhirat nanti negara yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi saya ingin kongsikan kepada saudara-saudara berkaitan ilmu yang dikongsikan oleh Fatah At-Tamimi atau pemuda Bani Tamim. Ilmu ini sangat penting, ilmu tajdid yang jangan kita remehkan, jangan kita perkecilkan. Marilah kita hayati kata-katanya, marilah kita hayati ilmunya, sehingga kita dapat faedah yang besar, sehingga kita menjadi orang yang insaf, yang ingin memperbaiki segala amal kita, perihal perilaku kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berjuang mengikut jalan Tuhan. Berjuang supaya Tuhan dikenali dan dibesarkan. Kerana hari ini orang berjuang banyak memperkatakan tentang syariat. Walaupun syariat tidak salah, walaupun syariat kita disuruh untuk melaksanakan, tetapi menjelang saat berlakunya daulah Islam yang di akhir zaman, kena ada sekelompok manusia, orang yang benar-benar membesarkan Tuhan, mempromosikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan cara ilmu yang dibawa oleh mujaddid. Kita berjuang agar Tuhan disembah, supaya Tuhan itu ditakuti dan dicintai oleh insan. Kalau orang yang takut Tuhan, dia takut buat dosa. Orang yang cinta Tuhan, dia akan melaksanakan semua perintah syariat. Siapa yang melakukannya, besar sekali pahalanya. Marilah kita berjuang membela bangsa yang lemah. Sama ada bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, atau sesiapa saja. Kita berjuang membela bangsa yang lemah. Kerana nawaitu kita, qasad kita, lillahi ta'ala, kita akan dapat pahala. Yang lemah iman, yang lemah kerana tidak ada kuasa, yang lemah kerana miskin, yang lemah kerana terbiar, yang tidak ada pembelaan, yang ini juga termasuk kita akan bela. Inilah namanya perjuangan. Membela mereka ini ada cara dan pendekatannya. Terutamanya umat Islam, terutamanya bangsa Melayu agama Islam. Pertama, mengikut jalan Tuhan. Mengikut jalan Tuhan itu artinya mengenalkan Tuhan, untuk Tuhan, cara Tuhan, agar Tuhan disembah dan dibesarkan. Kedua, meminta Tuhan, yakni Allah, datangkan pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Apa makna datangkan pemimpin? Kerana ulama yang ada pada hari ini, secara umumnya, kebanyakannya, majoritinya, majoritinya tidak dapat menyelesaikan masalah negara, lebih lagi masalah dunia. Jadi kita minta supaya disegerakan datang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, yang diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, meminta adanya pembantu-pembantu dari Tuhan, daripada kalangan pembantu-pembantu dari Tuhan, minta tolong dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengikut pemimpin dari Tuhan, iaitu daripada wali-wali Allah. Begitulah orang mukmin berjuang membela manusia, bangsa, mengikut jalan Tuhan yang sudah ditentukan, ada garis panduan. Membela bangsa, terutamanya Melayu, tidak ikut jalan Tuhan, tidak ikut jalan yang diberikan oleh Allah. Artinya kita mengikut jalan syaitan. Membela bangsa tidak ikut jalan Tuhan, tidak akan diberi kemenangan dan kejayaan. Bahkan semakin gigih berjuang
semakin terhina dan kecundang. Kalau Tuhan beri juga kemenangan kepada golongan orang-orang yang berjuang, bangsa Melayu yang berjuang, tapi bukan kerana Tuhan, kerana bangsanya atau kerana negaranya semata-mata, kemenangan itu adalah kemenangan yang bersifat istidraj dan penipuan, bukan secara keredaan Tuhan. Kemenangan bukan keredaan akan membawa kerosakan, macam mereka yang sebelum dikalahkan. Akan berlaku balas dendam, berlaku penzaliman, berlaku rebutan kuasa. Akhirnya akan berlaku jatuh menjatuhkan. Itulah dia panduan berjuang bagi orang mukmin dari Tuhan. Jadi, berjuang bukan sekadar berjuang. Berjuang bukan asalkan berjuang. Ianya ada panduan dari Tuhan. Berjuang membela atas dasar Tuhan, bukan atas dasar bangsa dan dendam. Oleh itu berjuang, kita berjuang, elakkan rasa marah dan dendam. Berjuang jangan jadi kasar dan militan. Berjuang jangan menganiaya dan menzalim. Berjuang hendaklah kenalkan Tuhan. Tuhan kita, Allah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kita memperkenalkan Tuhan agar ia disembah dan diagungkan. Berjuang tapi membawa kasih sayang, membawa akhlak dan suka memaafkan. Itulah berjuang yang disukai oleh Tuhan. Pahalanya besar jika mati mendapat syahid dan mendapat keredaan Tuhan. Inilah tuan-tuan buah fikiran dari Fatah At-Tamimi, iaitu orang yang menyediakan tapak ummah kepada Imamul Mahdi, insya-Allah. Rindu ini entah bagaimana nak diluahkan padamu ya Rasul. Telah bertahun lama kau tinggalkan kami umatmu di akhir zaman. Kebangkitan Islam kali kedua di akhir zaman tidak melalui peperangan. Saya ulangi, kebangkitan Islam kali kedua di akhir zaman tidak melalui peperangan. Tentulah tuan-tuan, apabila mendengar tajuk ini agak terkejut. Bahkan mungkin ramai yang sangat-sangat terkejut kerana tidak percaya bahawa kebangkitan Islam kali kedua itu tidak melalui peperangan. Sebenarnya peperangan itu yang rasminya hanya di zaman Imamul Mahdi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di antara rahmat Allah kepada pejuang-pejuang Islam, kebangkitan Islam kali kedua di akhir zaman tidak melalui peperangan, tidak melalui militan. Tuhan akan dorong sekelompok umat Islam membawa kasih sayang, melahirkan jamaah, membawa keamanan dan membawa sistem pendidikan yang memang di waktu itu diperlukan. Kemudian sistem yang wujud ketika itu sama ada sistem pendidikan, ekonomi dan perjuangan waktu itu memakan diri dan menyusahkan semua orang, termasuk yang memperjuangkan sistem itu. Oleh kerana sistem waktu itu sudah kecundang, semua orang waktu itu nak mencari alternatif, tak kira kafir atau Islam, berkuasa dan rakyat jelata, lebih-lebih lagi umat Islam. Rupanya sistem yang mereka mahu sudah ada di depan mata. Masing-masing sama ada yang berkuasa atau rakyat jelata terpaksa menerimanya. Sistem yang di hadapan mata, kalau tidak, manusia lagi huru-hara. Kerana gejala-gejala masyarakat di waktu itu bermaharajalela. Semua orang terasa disusahkannya. Kalau dibiarkan berlarutan, masyarakat akan binasa.
Oleh itu, mahu tidak mahu, sistem di hadapan mata diterima oleh semua pihak yang kecewa. Kalau tidak, dunia jadi neraka. Akhirnya, jamaah yang membawa sistem alternatif, jamaah kebenaran yang sebenar di akhir zaman, jamaah Islam tulen, akhirnya jamaah ini terpaksa diterima bersama. Walaupun setengah pihak hati berat menerimanya, kerana sistem di hadapan mata itu bukan kepunyaannya, tetapi mereka terpaksa menerimanya. Ibarat pepatah Melayu, telunjuk sudah mencucuk mata. Mau tidak mau, terpaksa menerimanya. Rupa-rupanya sistem yang diterima bersama itu adalah sistem Islam yang selama ini sudah dilupa. Akhirnya, Islam muncul semula kali kedua dengan aman dan damainya. Semua pihak menerimanya. Kalau ada orang yang hasad dengki dan menentangnya, akan dihukum oleh orang ramai. Maka berlakulah kebangkitan Islam kali kedua dengan aman, selamat dan menyelamatkan, tanpa peperangan, hingga lahirlah Imamul Mahdi menyempurnakannya. Perkara itu sedang berlaku perlahan-lahan, kerana tidak ada pilihan, kerana masyarakat di waktu itu sangat-sangat memerlukan, kerana sistem yang telah sedia ada memudaratkan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri tazkirah atau motivasi yang ringkas ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taji'u rayatu sud min kibalil masyriq ka'anna qulubahum zubarul hadid faman sami'a bihim falyatihim falyubayyi'hum walau habwan al salji. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawil al-Fatawa dalam jilid yang kedua, yang artinya akan datang panji-panji hitam dari sebelah timur. Timur ni Nusantara. Seolah-olah ka'anna qulubahum, seolah-olah hati mereka ini zubarul hadid, bagai kepingan besi. Faman sami'a bihim, barang siapa yang mendengar akan mereka, akan panji-panji hitam dari timur, dari Nusantara ini, falyatihim, maka datangilah mereka. Kerana mereka ini adalah jamaah kebenaran di akhir zaman yang ada kesinambungannya dengan Imamul Mahdi. Falyatihim falyubayyi'hum, maka hendaklah mereka ini berbai'ah dengan mereka. Sebagai rumusannya, maka saya simpulkan di sini bahawa inilah yang disebut sebagai ilmu dari Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim. Kerana nasabnya, susu galurnya, datuk nenek moyangnya adalah daripada keturunan raja. Itulah satu rahsia besar yang saya nak kongsikan bersama, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.